المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Al-Hidayah Batu Tiga, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, para alim ulama tempatan, ustazah-ustazah, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana pada pagi ini kita masih lagi dalam keadaan bernyawa. Masih lagi Allah bagi peluang kita untuk menambah amal bakti kita terhadapnya, untuk menambah bekalan-bekalan yang nak kita bawa balik esok. Lebih-lebih lagi sekarang ni kita sudah berada di bulan Ramadan. Maknanya doa kita selama ini sudah dikabulkan oleh Allah SWT. Sebelum ini kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu doa selalu yang dibaca oleh tutup imam, yang makmum pun boleh baca begitu. Ya Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkatilah kami di bulan Rajab, wa Sya'ban, dan juga di bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada Ramadan. Sekarang ni kita dah sampai ke Ramadan. Dah 5 hari dah kita. Hari ni hari yang kelima kita berada di bulan Ramadan. Ya, bulan yang mana kita dilatih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai-bagai bentuk latihan. Dah 5 hari, hari ni kelima lah, yang 4 hari dah dilatih kita berbagai-bagai bentuk latihan. Dilatihnya kita supaya berlapar, dilatihnya kita supaya banyak sembahyang, dilatihnya kita supaya banyak berzikir, dilatihnya kita banyak selawat, dilatihnya kita banyak sedekah, dilatihnya kita banyak apa lagi? Supaya prihatin baca Quran, ada tadabbur Quran dan sebagainya. Semua latihan-latihan itu menjurus ke arah ketakwaan. Karena tujuan Allah datang ke Ramadan ni supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau belum takwa pun sekurang-kurangnya kita sedang melalui jalan-jalan ke arah ketakwaan. Lorong-lorong ketakwaan itu sedang kita lalui. Mudah-mudahan kita dapat sifat takwa yang itu. Karena kalau nak selamat, jalan lain tak ada. Kena menjadi orang-orang yang bertakwa. Barulah dijamin keselamatan oleh Allah SWT. Ya, apa kata Allah? Wallahu waliyul muttaqin. Allah menjadi pembela kepada orang-orang yang bertakwa. Lagi apa kata Allah? Itu di dunia ni. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Taala, Allah akan beri dia jalan kelepasan. Apa saja masalah dia, jalan keluar. Allah bagi dia jalan kelepasan untuk keluar daripada segala sebarang masalahnya. Dan dia dapat rezeki dari sumber-sumbernya, dia tak tahu dari mana datangnya. Ada je rezeki bagi Tuhan. Jadi kena cari orang takwa. Dan Ramadan memang mampu melatih kita menjadi orang-orang takwa. Itu di dunia ni. Di akhirat pun Allah jamin juga. Apa kata Allah? Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun, kata Allah, ya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu sentiasa berada di makam yang selamat, darjat yang selamat, kedudukan yang selamat. Mereka berada dalam syurga yang terdapat air yang berpancutan. Ada air pancut syurga tu. Dapat syurga semua okey dah tu. Apa
tak ada kena azab. Jadi itu untuk orang bertakwa saja. Dan bila kita hayati Ramadan benar-benar, balasan tak ada lain jadi takwa tu. Bila bertakwa baru dijamin keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Untuk pagi ni kita sambung lagi bacaan kita, ya. Dalam perkara taat yang zahir. Kita melakukan ketaatan yang zahir. Ada kitab khabar saya ni, tak ada tuan-tuan kita buka khabar saya ni. Ini kitab ini, ya. Muka surat 25. Yang tuan-tuan punya kitab nipis tu tak sampai kot. Saya tak tahu muka surat berapa. Berapa? 12. Ya, kita penghujung tu. 11 ke 12, tak kira lah penghujung, ya. Dah dekat nak habis tu. Lepas ni, hari ni juga mungkin kita baca. Selepas kita baca ini, penghujung ni kita baca bab adab-adab qada hajat. Adab-adab nak Jadi pagi ni kita baca macam mana cara-cara nak ikut cara Islam. Ya. Okey. Cari mana syahadan. Ada jumpa syahadan tak? Itu penghujung kita habis tu. Bulan sudah. Tak datang tu lain pasal. Siapa nyuruh tak datang. Ya, syahadan. Penghujung ada dekat nak habis. Lepas ada syahadan ni tajuk baru dah. Cari tajuk baru, ya. Faslun fi adabi qada'il hajat. Itu tajuk barunya. Cari tu ada perkataan syahadan tu, ya. Syahadan apabila engkau bangun daripada tidur. Ini adab bangun tidur. Ya. Kitab kita ni mengandungi perkara-perkara aktiviti harian. Setiap saat, setiap detik, setiap ketika ada panduan-panduan apa yang patut buat. Kalau bila kita bangun tidur, apa nak buat lepas tidur? Kemudian sampai kita tidur balik, malam tidur itu sendiri pun kita jadikan ibadah kepada Allah SWT. Bermakna pengarang kitab kita ni, terutamanya Imam Al-Ghazali rahimahullah, memberi panduan kepada kita apa patut kita buat untuk menjadi hamba Allah 24 jam sehari semalam, ya? Sentiasa kita jadi hamba Allah. Daripada bangun tidur, lepas sembahyang apa nak buat, sampai zuhur apa aktivitinya, kemudian zuhur sampai ke asar ada lagi aktivitinya, daripada asar sampai ke maghrib ada aktivitinya, daripada maghrib sampai ke isyak ada perkara yang patut kita buat ikut Islam. Lepas isyak nak tidur ada nak tidur pun ada. Sampai kita bangun balik, ya. Maknanya sehari suntuk tu kita beribadat aja kepada Allah SWT. Kerana Allah memang jadikan kita tu untuk beribadat kepadanya, ya. Allah jadikan kita untuk beribadat. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepadaku. Jadi apa nak buat bangun tidur? Tengok syahadat. Tengok kitab. Apabila engkau bangun dari tidur, maka hendaklah engkau bangun dahulu daripada terbit fajar. Jangan dah nunggu orang azan baru nak bangkit, ya. Kalau boleh awal itulah, ya. Kalau bangkit pukul 5 baguslah tu. Itu pun apa tu? Yang eloknya awal lagi. 1/3 malam. Kalau nak bangkit awal pun apa? Tapi tidur balik, tapi jaga balik. Takut tidur tu tak terbangkit-bangkit. Yang selamatnya dekat nak subuh tu. Subuh sekarang ni pukul 6, ya. Pukul 4.30 elok tu bangkit, ya. Lepas tu kita boleh melakukan berbagai-bagai jenis ibadah. Jangan pukul 6 waktu subuh, 6.30 baru nak bangkit. Itu tak ada lah. Atau lebih teruk lagi, pukul 9 baru bangkit. Itu lagi teruk, ya. Langsung lepas subuh. Jadi yang eloknya dahulu daripada terbit fajar. Sekarang ni subuh pukul 6. Dan 6 1 minit. Jadi bangkitlah awal daripada itu. Dengan wuduk dan sebagainya. Ya. Dan adalah pertama-tama berlaku dalam hatimu dan lidahmu itu zikrullah. Ingatkan Allah. Sebab ada doa bangkit atau tidur ada doanya. Ya. Zikrullah. Zikrullahu ta'ala. Zikir kepada Allah Ta'ala. Ta'ala atau Maha Tinggi. Dan baca olehmu pada ketika itu, Alhamdulillahillazi ahyana
ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbahal mulk lillahi wal azamatu was sultanu lillah wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim Hanifa musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka an tab'sana fi hadzal yawm ila kulli khair wa a'udzu bika an ajtariha fihi su'a wa ajurrahu ila muslim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal nusyur. Nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi. Doanya mula-mula kita puji Allah, alhamdulillahillazi ahyana. Ya, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami. Ba'dama amatana. Setelah dimatikan kita pada malam tadi. Malam tadi kita mati seketika. Tidur tu kita matilah, mati sementara. Ya. Alhamdulillah bangun kita pagi ni dapat bangun. Saya pun dapat bangun, tuan-tuan dapat bangun, perempuan pun dapat bangun juga. Itu puji Tuhan. Ya. Kalau tak hafal yang kita baca banyak-banyak ni, panjang-panjang tu, yang ini cukup lagi. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Kalau tak hafal juga, tak apa. Alhamdulillah. Kita cakap Melayu, menghidupkan aku ni. Alhamdulillah lah. Boleh hidup kan tak? Itu paling common je lah. Jangan nampak tak baca. Bangkit je terus. Alhamdulillah. Ada nyawa aku lagi. Jadilah tu. Ya. Jadi yang hidup tu baca habis lah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan kepadanya lah kami akan dihimpunkan nanti. Asbahna. Subuh kami tu. Wa asbahal mulk. Subuh itu yang punya ialah Tuhan. Allah punya subuh. Lillah, dengan kerana Allah. Kita bangkit subuh tu kerana Allah Ta'ala. Wal azamatu. Dan Allah yang maha besar. Wa sultanu, yang berkuasa. Lillah, Allah saja yang berkuasa. Allah saja yang maha besar. Wal izzatu wal qudrah, yang maha mulia dan yang berkuasa. Hanya Allah saja. Lillahi rabbil alamin, iaitu Allah yang menjadikan alam ini. Allah yang menjadikan alam ini. Termasuk kita. Siapa menjadikan kita? Allah Ta'ala, ya. Lillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma, kata Allah dalam ayat lain, ya. Bagi Allah lah yang memiliki langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya. Termasuk kita lah. Kita ni antara langit dan bumi. Siapa menjadikannya? Allah Ta'ala. Mujur Allah nak jadikan kita. Kalau tidak, tak ada lah kita. Nah, mujur Allah nak jadikan kita. Kalau tidak, tak ada lah kita. Bila tak ada lah ngaji pun tak ada. Ngajar pun tak ada. Mayang pun tak ada. Tak ada. Itu kita puji Allah lah. Kerana menjadikan kita ni. Lagi puji Allah lagi lah, kerana menjadikan kita ni manusia. Boleh tak Allah jadikan kita ni kambing? One more time. Boleh ke tak boleh Allah jadikan kita ni kambing? Boleh tak Allah jadikan kita ni biawak? Boleh tak Allah jadikan kita ni katak? Lebih teruk lagi, boleh tak Allah jadikan kita ni babi? Boleh mana? Kalau kita ni babi, di mana dia duduk sekarang ni? Di mana agaknya? Di Bukit Belanduk. Mujur lah Allah jadikan kita ni manusia. Kemudian dia jadikan kita ni orang Melayu. Mujur jadi orang Melayu. Kalau jadi Yahudi, boleh tak Allah menjadikan kita ni Yahudi? Boleh, benar. Kalau jadi Yahudi betul. Apa kerja kita? Sentiasa merancang untuk membunuh orang-orang yang beriman, orang Islam, ya. Itu kerja Yahudi. Itu Yahudi itu bangsa yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Tadi kita sebut aja, ghairil maghdub
bukan orang-orang yang kau benci, yang bukan orang-orang yang kau murkai, iaitu Yahudi. Wala dhalin, dan juga jangan jadikan kami ni orang yang kamu sesatkan. Dhalin itu sesat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mojo tak ada Allah tak jadikan kita orang Yahudi, dan Allah tak jadikan kita orang Nasrani. Yang sesat tu orang Nasrani, orang Kristian. Orang yang Allah murkai Yahudi. Ya, mojo dah. Jadikan kita orang Melayu. Punyalah baik orang Melayu, ya. Dihina Islam, nyongeng orang Melayu, tak ada buat apa-apa pun. Dimarahnya orang puasa. Tak ada baca internet ke mana? Ada seorang jutawan bangsa Kapio, baru lagi dua hari sudah. Dia ketuknya kepala dengan handphone. Sebab apa? Sebab dia puasa. Apa kata dia? Kamu patut ikut Allah ke ikut aku? Siapa bagi gaji kamu? Allah ke aku? Itu kata dia. Orang Kapio tu, jutawan. Kerja budak tu, dua orang tu kan seorang tu. Kerja bodyguard. Tahu apa bodyguard? Tak tahu apa bodyguard? Apa bodyguard? Pengawal peribadi. Dia tak ada macam viral kan ni? Menghina Islam. Tapi orang Melayu nyongeng, tak ada kata apa-apa. Baik orang Melayu ni. Mujur jadiin kita ni orang Melayu. Orang Yahudi lagi teruk, ya. Kita minta kebaikan tu, ya. Kemudian apa? Wal qudrah, tu Allah yang berkuasa. Lillahi rabbil alamin, bagi Allah yang menjadikan alam ini. Asbahna ala fitratil Islam. Subuh kami ni di atas cara Islam. Apa saja kita bangun tu untuk ikut cara Islam. Semua Islam. Apa saja kita buat mesti ikut cara Islam, ya. Fitratul Islam. Wa ala kalimatil ikhlas, apa yang kita buat mesti ikhlas. Tuan-tuan datang mesti ikhlas kerana Allah. Saya ngajar pun ikhlas kerana Allah Taala, ya. Wa ala dini nabina, kita ikut nabi. Agama kita ikut nabi. Ya, dina nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, atas cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim, dan kami hidup ikut cara tok kita dulu, Nabi Ibrahim. Bukan Adam, ya. Nabi Ibrahim keturunan Adam juga. Ikut cara hidup Nabi Ibrahim. Hanifan muslimam. Sentiasalah kita ni jadi orang Islam. Sebab Islam tu dah lengkap. Ya tak? Lengkap dah Islam. Semua ada dalam Islam. Daripada bangun tidur sampai kita tidur balik, ada diajar cara-cara Islam. Itulah hanifan musliman. Ya, wa makana minal musyrikin, dan kami tidak jadi orang-orang yang mensyirikkannya, ya, tidak mensyirikkan Allah. Itu kita puji Tuhan tu, alhamdulillah tadi, ya. Puji Allah kerana Allah menjadikan kita orang Islam, dan Allah hindarkan kita dari menjadi orang-orang yang mensyirikkan Allah Taala, yang menyekutukan Allah Taala. Kemudian Allahumma inna nas'aluka an tab'asana, ya Allah kami minta kepada kamu supaya bangkitkan kami fi hadzal yaum, pada hari ini, ila kulli khair, segala-gala kita buat biar benda yang baik-baik aja hari ini. Minta dengan Tuhan. Wa a'udzubika, dan aku minta lindung. An attariha fihi su'a. Aku minta lindung daripada kamu supaya jangan kami ni keluar daripada sini melakukan kejahatan. Jangan ada kejahatan. Ajrahu ila muslim, berilah kami balasan terhadap orang-orang yang Islam. Allahumma bika asbahna, dan dengan Engkaulah kami hidup di subuh ini. Wa bika amsayna, petang sekarang pun nak ikut cara Islam juga. Wa bika nahya, dan untuk kamulah kami hidup. Wa bika namutu, dan kami mati pun di atas ikut cara kamu, ya, dan cara Islam. Biar mati beriman. Minta mati beriman. Kalau mati beriman, itulah tanda orang tu bahagia. Ya. Wa ilaikan nusyur, dan kepada kamulah kami akan dihimpunkan nanti. Nas'aluka khaira hadzal yaum, kami minta kepada kamu pada hari ini, wa khaira ma fi, apa saja kita lakukan hari ini biar kebaikan saja. Wa na'udzubika, dan kami minta lindung daripada kamu. Kami minta lindung dengan kamu
min syarri hadzal yaum, segala kejahatan pada hari ini. Jangan hari ini ngambil bekok, jangan hari ini kita ngumpat, jangan hari ini mencuri doyan, jangan hari ini kita buat jahat, jangan. Minta lindung dengan Allah. Wa syarri ma fihi, dan apa? Dan kejahatan di dalam hari ini. Jangan melakukan kejahatan, minta dengan Allah. Kerana kita ni boleh melakukan kebaikan, boleh menghindar daripada kejahatan kalau Allah pimpin kita. Kalau Allah bagi petunjuk kepada kita. Kalau Allah tak pimpin kita, puasa beda. Semayang beda. Nutup aurat beda. Jadi kita ni boleh puasa, boleh semayang, boleh nutup aurat, boleh melakukan kebaikan, semua dengan izin Allah Ta'ala. Minta dengan Allah. Itu doanya pakai subuh. Kalau tak hafal baca. Kalau tidak, hafal yang pertama tadi. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang panjang-panjang ni tak apa. Cakap Melayu tak apa. Ya Allah, jadikanlah hari ini lebih baik bagi aku daripada hari-hari yang lain. Dah tu ya. Minta doa dengan Allah lah. Maka apabila engkau memakai akan kain, bangun-bangun pakai kain maka hendaklah engkau niatkan dengan dia mengerjakan suruh Allah. Pakai kain tu apa? Ikut perintah Allah. Supaya apa? Supaya menutup aurat. Itu pakai kain. Supaya menutup aurat. Jangan engkau kasarkan memakai kain itu supaya dipuji orang. Jangan kasar supaya dipuji orang. Jangan. Pakai kain tu biar semata-mata nak menutup aurat. Kerana perintah Allah. Allah suruh menutup aurat. Orang lelaki yang auratnya macam mana? Daripada pusat hingga ke lutut. Kaki tak apa. Pusat ke lutut tutup. Jangan sampai ke lutut. Jangan nebas pakai seluar pendek. Itu aurat lelaki. Perempuan seluruh badan kecuali muka dan pergelangan tangannya. Itu menutup aurat ya. Jangan kerana supaya dipuji orang. Dipuji orang apa? Hubbul jah. Supaya dipuji orang. Cantik kain kamu ni cantik baju kamu ya. Jangan. Biar semata-mata kerana mengikut perintah Allah. Kerana kasat yang demikian itu jadi riak. Riak tu apa? Haram ya, iaitu haram. Itu riak. Riak ni tuan-tuan, puan-puan adalah syirik yang kecil. Dipanggil syirik kecil, itu riak. Dia tidak kafir, tapi berdosa besar. Siapa nak angkat tangan? Siapa nak berdosa besar? Itu syirik ya. Syirik kecil. Syirik ada 3. Yang pertama syirik jali. Syirik yang terang-terang nampak di kita. Macam orang kafir nyembah patung itu syirik jali. Macam nyembah pokok syirik jali. Macam orang Jepun nyembah matahari syirik jari. Syirik yang nyata, yang terang. Yang kedua syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Kedua-dua ni kafir belaka. Yang sembunyi pun kafir, yang terang pun kafir. Syirik yang tersembunyi. Seperti apa? Menyamakan Islam dengan agama lain. Itu syirik tu. Tersembunyi. Dua-dua kafir tu. Nyamakan Islam. Serupa aja. Undang-undang yang ada sekarang ni serupa aja dengan undang-undang Islam. Sama aja. Dah. Itu syirik tu. Mana tuan-tuan dan perempuan yang pangkat besar dipanggil untuk merasmikan satu-satu majlis, jangan harus berkata kepada mereka, pada penonton-penonton yang ada depan kita tu, jangan harus sekali berkata semua agama adalah baik. Itu syirik tu. Semua agama adalah baik. Yang baik hanya Islam saja. Yang lain semua tak baik ya. Semua agama adalah baik. Itu namanya syirik. Jangan. Syirik khafi namanya. Syirik tersembunyi. Dia tak sedar kecuali dia ada ilmu pengetahuan. Jangan sekali kata semua agama adalah baik. Yang baik hanya Islam saja. Selalu kita wirid tadi. Tadi tu imam membawa kita apa? Wirid tadi kan. Inna dina indallahil Islam. Ada tak? Ada pun cara hidup yang diredai Allah hanyalah Islam. Lain semua Allah tak redha. Kalau nak nanya jadi syirik khafi. Syirik khafi itu kafir tau. Kalau mati dalam keadaan itu, tak taubat, kekal dalam neraka selama-lamanya ya. Ini Allah dah khabar. Tadi tu imam dah baca. Wallazina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, kata dibaca di imam tadi. Ada mereka yang kufur dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah yang menjadi ahli-ahli neraka, kekal abadi mereka di dalamnya
selama-lamanya. Forever and ever and ever and ever and ever dan waktu. Itu dua tu syirik. Syirik apa? Syirik khafi. Tadi syirik jali. Kedua-dua ni kafir belaka. Kekal dan neraka. Syirik kecil ni tak kekal ya. Dia masuk neraka tapi tak kekal. Kerana dia merupakan dosa besar. Itu nama riak. Kata Nabi, aku yang aku takutkan kamu lebih daripada aku takutkan Dajjal ialah syirik kecil. Ditanya sahabat, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Jawab baginda, itulah dia ar-riya'u. Riak, syirik kecil. Riak. Riak itu artinya membuat atau meninggalkan sesuatu jenis ibadat bukan kerana Allah. Saya datang ni bukan kerana Allah. Saya datang kenapa? Kerana nak dapat envelope. Syirik itu, syirik kecil ya. Kerana nak dapat envelope. Bukan kerana Allah. Contoh datang orang apa? Biar tengok dia orang. Orang tak datang apa kata orang pula? Itu syirik itu. Syirik kecil. Berdosa. Dosa ni dosa besar kan? Tapi tak kafir ya. Siapa nak angkat tangan? Jadi jangan riak. Riak tu hukumnya haram ya. Baik. Habis cerita itu. Taat tu dah habis. Sekarang kita masuk pada tajuk yang baru ya. Faslun fi adabi qada'il hajat. Ini kita tajuk yang baru ya. Baru pukul 7 4 minit. Sikit lagi ya. 7.30 kita berhenti insya-Allah. Ini satu fasal pada menyatakan adab qada' hajat. Apa itu qada' hajat? Ya Allah, tuan nak bukan tak qada' hajat. Apa ni? Ya. Siapa tak pernah angkat tangan? Hari ni dah ada tak? Ada yang dah ada Sebelum subuh tu dah ada. Ada qada' hajat kalau tentu ya. Buang air besar. Itu namanya qada' hajat. Jadi adabnya. Pun ada diajar dalam Islam. Itu menandakan Islam itu adalah agama yang lengkap. Everything is there in Islam. Nothing is left out. Kerana Allah dah isytihar bahawa Islam itu agama yang lengkap. Ada pernah baca Suratul Maidah ayat 3. Apa kata Allah? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu bagi kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah cukupkan nikmat aku bagi kamu. Wa raditu lakumul Islam madina, dan redalah aku Islam itu sebagai anutan bagi kamu. Yang Allah redha hanya Islam saja. Kerana Islam itu sudah sempurna, meliputi segenap aspek kehidupan. Apa saja dalam hidup ni ada terkandung dalam ajaran Islam. Daripada sekecil-kecil perbuatan sampai sebesar-besar perkara ada terkandung dalam Islam. Ya, ya tak? Ada tak Islam mengajar kita macam mana nak menguap? Ada ke tak? Ada tak Islam mengajar kita macam mana nak bersin? Ada tak Islam mengajar kita macam mana nak buang kuku? Yang kecil-kecil tu. Ada tak Islam mengajar kita macam mana nak kejap ni ya? Yang kita baca kejap ni ada tak? Ada. Kalau yang kecil-kecil tu pun ada, yang besar-besar tak ada kan? Tak ada ke Islam ajar kita macam mana nak berkeluarga, nikah kahwin, kenduri kenara, ya, mentadbir kampung, mentadbir masjid, mentadbir daerah, mentadbir negeri, mentadbir negara, ada tak? Ada semua dalam Islam. Tak ada yang tertinggal. Semua ada dalam Islam. Kerana Islam itu agama yang sempurna. Dan kita tak boleh ikut yang lain daripada Islam. Jangan ikut cara lain daripada cara Islam. Kerana Tuhan tak terima. Kita baca Quran, kita akan jumpa apa? Wa man yabtaghi ghairal Islam madina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Dan orang itu di akhirat nanti akan tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Rugi kita ke Islam ya. Termasuklah masuk tanah pun ada cara dalam Islam ya. Padahal apa sangat dah ya. Buaya besar apa yang macam mana cara? Islam ajar ada caranya. Bukan sekali kita je.
Bukan nak pergi manjat pokok dia kata pokok tu dia kata tu ya. Tok loroh bawah. Bukan itu caranya. Dan sebagainya. Jadi kita baca insya-Allah. Ini suatu fasal pada menyatakan adab qada hajat. Maka apabila engkau hendak masuk ke dalam tandas, sama ada hendak qada hajat atau lainnya, sama ada nak berak atau nak kencing, itu intinya bahasa kasarnya. Sama ada nak berak ataupun nak kencing. Masuk tandas. Maka hendaklah engkau dahulukan ketika masuk itu akan kakimu yang kiri. Dapat pahala tau. Masuk kaki kiri dapat pahala. Masuk kaki kanan, kalau masuk tandas kaki kanan, tak ada pahala lah. Kerana sunat masuk dengan kaki kiri, dapat pahala. Sunat artinya apa? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kalau masuk kaki kanan, makruh. Apa tu makruh? Dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Jadi, jangan buat yang makruh tu. Buat yang sunat. Udah masuk tandas dapat pahala. Main tu. Masuk tandas dapat pahala. Kemudian baca. Tapi di luar tandas akan kakimu yang kiri, dan pada ketika itu baca di luar tandas tu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minarrijsil najisi al-khabisi al-muhbisi syaitani al-muhbisi syaitani rajim. Kalau apa? Kalau tak apa, ada doa lain. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Yang tu apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu yang selalu kita baca. Tak apa juga, tak apa. Tak apa, ada lagi. Apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Siapa tak apa angkat tangan? Siapa tak apa a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Semua orang apa ya? Jadi nak masuk tu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dapat pahala. Tapi jangan dalam. Luar ya. Jangan dalam tanda tu. Dalam tanda jangan sebut nama Allah dalam tanda ya. Sebut tak boleh, ingat boleh. Sebut yang tak boleh ya. Jangan sebut nama Allah dalam tanda. Jangan baca Quran dalam tanda tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Jangan. Dalam tanda jangan sebut ayat Quran. Hadis pun tak sebut. Tapi ingat tak apa? Dia ngaji taranum umpamanya ya. Ingat lagunya tak apa. Tapi kalau dia ngaji haram hukumnya tau. Dalam tanda ya. Tapi yang tadi baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Minarrijsil najisi al-khabisil muhbisi syaitanir rajim. Katanya apa? Dengan nama Allah, aku minta lindung dengan Allah daripada syaitan yang najis, daripada najis dan syaitan yang jahat-jahat ya? Dan yang daripada syaitan yang kena rejam. Dan pada ketika masuk tandas itu jangan berserta sesuatu yang bersurat nama Allah. Ya, jangan bawa surah Yasin pula pergi ke dalam tandas. Surah Yasin dalam poket kan? Kemudian letak dalam poket, jangan bawa dalam tandas, letak luar. Surah Yasin ke apa-apalah. Doa-doa Bismillahirrahmanirrahim jangan ya. Jangan bawa benda-benda yang bersurat atas nama Allah, itu tak boleh, berdosa. Tapi kalau cincin emas ada tulis Allah, ada tak cincin emas tulis Allah? Tak ada. Ada mana ada? Cincin emas ke, cincin belian ke, cincin apa namanya? Mutiara ke, ya? Ada tulis nama Allah tu. Ada? Buka cincin tu, letak luar ya. Lebuh lah. Ketika itu tidak lagi makruh ya, boleh bawa pakailah. Ya. Jangan letak luar. Dah dompet letak luar kan? Jangan, lebuh ya. Ini yang makruh ni, bawa surah Yasin, Quran yang jenis kecil tu dalam poket, dalam apa? Dalam poket itu masukkan Quran sekali itu makruh. Bukan makruh pun haram. Bukan makruh yang haram. Jadi letak luar, Quran letak luar, surah Yasin letak keluar, doa-doa letak luar, Majmu' Syarif tu letak luar, apa saja letak di luar ya, jangan bawa masuk.
Dah 2 pahala. Satu masuk kaki kiri, kedua apa? Ini yang tadi. Jangan bawa benda-benda yang bertulis nama Allah atau nama sahabat ataupun nama Nabi. Jangan tulis. Jangan bawa ya. Jangan berserta sesuatu yang bersurat nama Allah dan segala sifatnya. Betul, nama Allah tak boleh bawa balik, tak boleh masuk. Sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Al-Wadud, Al-Muhaimin, jangan bawa masuk dalam tanda. Ya, kalau ada tulisan sifat-sifat Allah tu. Macam Asmaul Husna tu jangan bawa masuk tanda. Dalam Quran Poli tu Allah Muhammad tu masuk benci tu dengan pihak dia. Kopiah. Kek Poli tu. Quran tu ada Allah Muhammad. Kek polis. Betul? Kita masuk benci dia dengan tu je lah. Letak luar, pakai lain. Ambil tu lah. Tak boleh lah. Tak boleh. Ayat dia tak boleh. Yang itu kalau hilang pun tak apa, takkan sampai orang. Ada orang mencurinya? Tak ada. Tak ada, tak apalah. Jangan bawa masuk. Ada tulis nama Allah, ada tulis nama Muhammad, ya, tak boleh. Ya. Oh iya pula, ya, polis ada tulis Allah sini, ya. Ya. Crown ya, entah. Jangan bawa masuk. Tak luar. Ya. Telefon. Jangan tak ada tulis Allah pada telefon tu. Tapi yang tak dia keluar kemudian itu bukan salah kita. Itu tak dapat elak ya. Ada azan lah apalah. Tukar lah. Drink boleh tukar tak? Orang manggil tak ada tak? Ilahi stulil firdaus. Tak bunyi tu? Tukar ti. Biar dia bunyi ting 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 ting, bunyi loceng ke tak apa ya. Jangan nama Allah tu. Takut kita dalam tanda berbunyi dia. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok itu bagi salam dalam tanda. Tukar ya. Drink itu tukar kan. Boleh set tak? Boleh set kan? Set kan? Sebab saya tak ada bunyi tu, saya ting tong 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 ting ting ya. Alright. Kemudian begitu juga. Ini sifat-sifatnya dan Quran. Jangan bawa masuk. Dan segala nama malaikat. Nama malaikat tak boleh. Mana-mana lah. Jibril tak boleh bawa masuk. Mikail tak boleh. Israfil tak boleh. Israel tak boleh. Munkar tak boleh. Nakir tak boleh. Nama-nama malaikat. Jangan ya. Malik tak boleh. Dan segala nama anbiya. Anbiya tu apa? Nabi-nabi. Kalau seorang dipanggil nabi, kalau kami anbiya. Plural ya. Anbiya. Nabi-nabi. Tak kira lah. Nama Ibrahim tak boleh. Jangan buat masuk aje lah ya. Jangan saja tulis nama Ibrahim tu dalam poket nak bawa masuk, jangan. Tak boleh ya. Malaikat mau masuk ambil orang je, Pak. Ya. Malaikat mau masuknya ambil orang. Apa namanya? Orang tu dalam ban. Malaikat mau masuk. Dia nak ambil nyawa orang tu. Ya. Boleh. Itu boleh. Dia masuk bila-bila masa tak apa keadaan boleh. Dia nak jawab nyawa. Tunggu dia keluar dulu lah. Aku tak boleh masuk. Tak ada. Malaikat tu nama dia tak boleh bawa masuk. Dia boleh masuk tak? Kita yang tak boleh bawa masuk nama malaikat. Dia boleh masuk tak? Boleh. Malaikat maut di mana-mana pun dia. Time dia. Ada dah orang mati dalam tanda? Ada ya. Ada seorang saya kenal. Suruh-suruh dalam tanda dia meninggal ya. Bukan baru 2 tahun surah. Dalam tanda meninggalnya. Jadi boleh. Dia ke mana saja boleh ya. Alright. Kemudian apa? Yang demikian itu makruh. Kalau nama Nabi makruh ya. Kalau nama Allah haram. Sifat-sifat Allah haram. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud itu haram ya. Tapi nama-nama Nabi makruh. Ya. Kerana antara Allah dan Nabi siapa lebih mulia? Allah ke mulia, Nabi lebih mulia. Allah lebih mulia dari Nabi ya. Tapi sebab itu makruh. Ada kelonggaran sikit kalau Nabi. Ya. Kerana kemudian mereka itu kerana yang demikian itu makruh. Apa arti makruh? Tuan-tuan, apa arti makruh? Dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Itu namanya makruh ya. Contoh apa makruh? Makan tangan kiri makruh. Makan tengah berjalan makruh. Minum berdiri makruh. Kencing berdiri makruh. Ya, itu makruh. Tak berdosa tapi makruh ya.
Pakai seluar pendek itu haram, bukan makruh ya. Ya. Merokok tak haram. Haram ke makruh? Haram. Sekali lagi, merokok apa hukumnya? Haram. Apa itu haram? Dibuat dapat dosa, ditinggalkan berpahala. Jadi kalau ada lagi yang merokok, tinggalkan. Niat. Tahu niatnya? Nawaitu berhenti merokok lillahi ta'ala. Siapa tu boleh hafal? Nawaitu berhenti merokok lillahi ta'ala. Siapa kata tak boleh berhenti? Ini dulu kuat merokok ni tau. Once upon a time I was an avid smoker, you know. Tapi udah tahu benda tu haram, tinggalkanlah. Dulu tak tahu. Dulu heboh tentang makruh aja. Dia tak tahu apa kesan rokok tu. Kerana dia tu mendatangkan macam-macam penyakit. Sebab dia tu hukumnya haram. Allah kata dalam Quran, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Sudah tahu benda tu bahaya, jangan buat. Hukumnya haram ya. Ada bangkangan? Tak ada. Jadi kalau ada yang merokok, berhenti. Memang payah nak berhenti. Saya dulu nak berhenti 3-4 kali tau. Udah berhenti tu, nengok orang merokok tu, ringin je rasanya. Sudahnya, tak ada merokok, cium pun jauh. Jadilah. Itu dah. Yang heran tu, bila kita berhenti merokok, baru ramai orang offer rokok. Bila dia merokok, nak ambil. Masa saya cikgu, anak cikgu nak ambil. Masa itulah pemurah benar dia. Masa saya merokok dulu mula-mula, tak ada apa, siapa nak tawarkan saya. Lepas tu dah orang ni merokok ditawarkan dia. Nakkan apa? Kerana itu dorongan dari syaitan. Payah nak berhenti ya. Ya. Dulu dia tak tahu benda tu haram. Macam sekarang ni, ketum. Saya tak tahu ketum tu mabuk ke tak. Kalau mabuk haram. Saya tak tahu, tak pernah minum air ketum ni. Entahlah. Kalau mabuk haram. Banyak untuk mabuk. Itulah. Masak dan ketum tu pakai minum sos keras dah lah. Batal minum kahwin. Dia kalau mabuk sikit pun haram. Ya, sikit pun haram. Kalau benda mabuk lah. Bukan dia minum tak mabuk boleh minum, tak boleh. Bukan itu maknanya. Bila sikit pun dia jadi haram. Jadi ketum tu kalau dia memabukkan, itu haram hukumnya. Saya tak tahu. Itu wallahu alam, saya tak tahu lagi ya. Tak tahu nak mengatakan ya. Sebab saya tak berani nak menghukumnya. Haram ke tak ke? Tapi rokok pasti. Kerana ada 5 sebab. Yang pertama Allah kata wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Yang kedua rokok tu membazir. Bazir tak? Sebungkus rokok berapa duit? Sekarang ni sebungkus rokok berapa duit? RM15. Kalau 2 bungkus RM30. Kalau 2 bungkus sehari RM30 sehari. 30 sebulan berapa? RM30 sehari sebulan berapa? RM900. 10 bulan berapa? RM9,000. Setahun boleh tak pergi Mekah? Bazir. Yang orang bazir tu apa hukumnya? Haram. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya membazir itu kawan-kawannya, geng-gengnya adalah syaitan-syaitan. Tak benar? Angkat tangan. Itu dah. Itu yang kedua. Yang ketiga dalam hadis sebut, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamar. Khamar tu artinya arak. Dan setiap arak adalah haram. Rokok mabuk tak? Coba kita ambil rokok tu 4-5 batang, rendam dalam air, minum air ni, mabuk ke tak? Teriak lepas ni. Haram tak? Dia jadi arak, boleh jadi arak haram. Tu yang ketiga. Yang keempat ya.
setiap rokok itu, tembakau itu disembur dengan alkohol. Nak bagi aroma yang sedap. Tahu aroma? Bau. Supaya baunya wangi aja. Dia sembur dengan alkohol. Ambil tembakau tu sembur alkohol. Ya. Itu baru dipotong-potong jadikan tembakau. Bila dia bakar, dia mengeluarkan bau yang wangi. Jadi, apa hukum alkohol? Najis. Najis. Bila najis, dihisap yang najis apa hukumnya? Haram. Itu yang keempat. Yang kelima, semua syarikat rokok, mereka ada perjanjian dengan Israel. Tahu Israel? Negara apa Israel? Negara Yahudi. Untuk apa? Untuk memberi sumbangan kepada Israel supaya mereka dapat menjalankan kehidupan macam biasa untuk mempertahankan negara Israel itu. Semua bagi kepada Israel. Yahudi ni tahu. Yahudi itu dapat duit apa dia belinya? Dia belinya senjata. Dia bunuh siapa? Dia bunuh Yahudi ke? Apa dia bunuhnya? Orang Islam. Jadi siapa merokok, dia ada saham. Share. Betul. Saya cakap Melayu, dia cakap orang putih. Kita ada saham dalam pembunuhan orang-orang Islam. Tahu? Ingat tu. Ingat ya? Dia isap rokok. Puy. Tang. Puy. Tang. Puy. Tang. Kalau puy. Apa? Tang. Itu dia ya. Jadi siapa yang masih merokok lagi, berhentilah ya. Alright. Itu 5 sebab. 5 sebab mengapa rokok itu haram. Ini hebat tu. Yahudi, ganyang Yahudi. Dalam poket ada Yahudi. Dalam poket ada apa? Pembunuh orang Islam. Yahudi lah tu. Alright. Kalau masih nak juga entah lah ya. Okey tu ya. Itu dapat pahala tu. Makruh jangan bubuh. Jangan apa? Jangan letakkan nama-nama Allah. Jangan bubuh nama-nama Nabi. Jangan bubuh nama-nama sahabat. Dan juga sifat-sifat Allah. Tak boleh ya. Dapat pahala tu. Sudah berapa pahala dah? 3 pahala ya. Yang pertama tadi, masuk kaki kiri. Yang kedua, jangan bawa benda-benda yang bertulis. Apa-apa yang tulisan. Ya. Sudah ada 2 pahala. Tengok apa? Bawa 2 pahala ni. Ya. Kemudian demikian lagi pada ketika masuk tandas itu, jangan terbuka kepalamu. Kepala jangan terbuka, tutup kepala tu. Dengan kepiah boleh. Tapi kepiah jangan ada tulis Allah Rasul tu tak boleh ya. Ada Allah, ada Muhammad berkepiah, jangan bawa kepiah tu masuk. Tutup kepala tu. Dan kepiah kelapa tak ada tulis masuk sebenarnya. Boleh pakai kepiah tu. Ataupun kepiah biasa yang hitam tu boleh juga. Tak ada kepiah boleh ambil sapu tangan. Boleh tak? Atau tutup dengan tuala. Boleh tak? Tutup dengan kain. Boleh tak? Boleh belakang ya. Payah sangat ambil cebok tu cok. Tak boleh. Masuk dalam ni. Tak ada. Tak nak terpongih je kepala. Siapa masuk tandas kepalanya terpongih aja, apa buat? Apa jadi? Diberak di setan, dikencing di setan, dicirit dia setan tak kepala. Siapa masuk tadi tak tutup kepala? Terasa ada lendir. Itu artinya cirit setan ada atas kepala. Sudah 3 pahala tu. Apa dia? Yang pertama masuk kaki kiri, yang kedua jangan bawa apa-apa yang tulisan-tulisan yang apa dalam tu, yang ketiga tutup kepala. Lagi apa? 3 dah pahala tu. Jangan terbuka kepalamu, dan lagi sayugianya pakai olehmu cerpu. Cerpu tu apa? Lapik kaki lah, selipar boleh, terompah boleh, kasut boleh, itu pakai ya. Dapat pahala tu. Jangan kaki ayam masuk dalam tanah. Pakai cerpu ya. Itu cerpu tu bahasa dulu, bahasa sekarang ni apa? Sandal. Tahu sandal? Selipar. Pakai selipar. Dan hendaklah engkau dahulukan kakimu yang kanan. Dah dapat pahala lagi. Berapa dah? Tadi apa? Masuk kaki kiri 1 pahala. Kemudian jangan bawa tulisan yang bersurat Allah dan Rasul tu, dapat 2. Yang ketiga apa lagi? Tutup kepala. Dah 3. Ya. Yang keempat pakai
lapik kaki. Cerpu ya. Dan 4 pahala tu. Dan pakai olehmu cerpu. Dan hendaklah engkau dahulukan kakimu yang kanan. Dah berapa dah? 5. Bila keluar tanda, kaki kanan. Kakimu yang kanan. Pada ketika keluar. Dan baca olehmu. Keluar tu kalau lalu bacalah. Apa macam mana? Alhamdulillahillazi azhaba anni ma yu'dini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Ya. Kalau payah nak ngapalnya, keluar je tanda sebut alhamdulillah. Boleh tak boleh? Sampai tak hafal angkat tangan. Keluar kaki kanan, sebut alhamdulillah. Lega rasanya. Ya tak? Cuma ada tak contoh sebut alhamdulillah keluar dari tanah? Lepas ni apa betul lah? Saya pun lepas ni nak masuk tanah ni. Nak ikut itu. Nak dapat pahala. Keluar je alhamdulillah. Kalau boleh baca lah ni. Alhamdulillahillazi azhaba anni ma yu'dini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Kemudian dan sayugianya sediakan batu. Itu kalau tak ada air lah. Kalau tempat yang tak ada air, damutan ke apa, sediakan batu. Untuk apa? Untuk istinja. Tahu apa istinja? Bersuci tanpa air ya, namanya istinja. Sediakan batu, juga matu tu. Kitab saya tulisnya matu min alit tawa. Bukan matu, batu ya. Sediakan batu atau air. Dahulu daripada qada hajat, sebelum berak tu sediakan batu tu. Jadi boleh cuci najis tu kan dengan batu. Itu namanya apa? Istinja. Namanya apa? Istinja ya. Dia dia batu atau air dahulu daripada qada hajat itu. Dan jangan istinja dengan air pada tempat qada hajat. Jangan istinja dengan air pada tempat yang kita berak. Jangan. Ini kalau berak di dalam kolam lah ya. Jangan air itu lah. Ya. Tapi kalau tanah kita tu dia mengalir boleh lah ya. Ini kalau air tu tak ada mengalir. Jangan apa. Kalau tanah tung, jangan basuh berak tanah tung tu ya. Okay. Dan sunat istibra. Apa sunat istibra? Berdaham-daham. Tambah kita lepas kencing. Sunat tak? Sunat tak? Dapat pahala lagi tu? Dah berapa dah? 6 ke 7 dah? Dapat pahala lagi. Sunat istibra. Itu namanya istibra. Kemudian daripada kumuh. Kumuh tu kencing. Cakap apa kumuh entah, saya tak tahu. Cakap Jawa bukan? Cakap Banjar pun bukan? Cakap apa entah. Mungkin cakap ya? Cakap Rawa ada kumuh? Tak ada? Ada? Tak ada orang Rawa ni? Kumuh ada? Saya tak tahu ya. Cakap Perak bukan kumuh. Artinya kencing. Kemudian daripada kumuh tadi. Istibrak kemudian berkumuh daripada dengan berdaham-daham dan lalukan jari itu. Itu istibrak tu. Lalukan jari itu pada barang kita tu ya. Lalukan urut tadi supaya tuih hayu kencing tu. Dengan di apa namanya? Lalunya berdaham dan lalukan jari tangan di bawah zakar. Zakar tu kepala kita lah ya. Dan kata Syekh Ibnu Hajar. Syekh Ibnu Hajar, ulama besar, dipanggil Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Apa kata dia? Adalah Minhajul Qawim. Apa kata? Lakin ikhtara wa jam'un wujubah. Artinya tetapi dipilih oleh kebanyakan ulama wajib istibrak. Hukumnya asalnya sunat, prinsipnya sunat. Tapi ada ulama mengatakan wajib. Apa tu wajib? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kalau tak ada istibrak, tinggalkan. Berdosa tu. Jadi elok, bukan lagi elok, wajib beristibrak ya. Berdaham-daham tu elok. Wajib istibrak kemudian daripada kencing. Ya. Kemudian daripada kencing ya, kerana ramai orang kena seksa kubur kerana kencing tak betul. Pancut dalam seluar dia, bawa sembahyang lah tu. Nanti sembahyang tak sah kerana dia mengandungi najis. Tambah dah tua-tua ni. Macam orang cakap ni, sudah 79 tahun. Ya. Orang tua-tua ni ada tak penyakit kencing tak betul? Siapa belum tua angkat tangan? Saya tengok. Jadi kalau dah tua, ada tak kencing tak betul? Pastikan kencing kita betul-betul ya. Lagi apa? Kata pengarang tadi, wa bi wujubihi qalahul qadhi
wa Baghawi wa jara alaihi Nawawi fi syarhil Muslim liqaulihi sallallahu alaihi wasallam tanazzahu minal bauli fa inna ammata azabil qabr minhu. Artinya ya, dan dengan wajib istibrak itu wajib alhamdulillah. Lalukan jari itu di bawah zakar kita tu wajib istibrak itu dan mengatakan dia oleh qadhi. Qadhi itu nama orang, bukan jawatan ya. Qadhi namanya qadhi. Dan Baghawi itu nama orang juga. Dan berlaku atas yang demikian itu Imam Nawawi. Imam Nawawi ini pakar hadis. Namanya Nawawi. Imam Nawawi, pakar hadis ya. Apa hadis dirujuk pada Imam Nawawi. Di dalam syarah Muslim, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sucikan olehmu daripada kencing, yakni istibrak. Ya. Kemudian daripada kencing, maka kerana kebanyakan siksa itu daripada orang yang tiada istibrak. Siksa itu kerana orang kencing tak tahu. Banyak siksa itu ya. Daripada kencing diperolehnya, dan jangan engkau buka auratmu dahulu daripada sampai kepada tempat duduk. Jangan di luar aja letak tuala tu. Tahu luar. Dia pakai tuala, sangkut tuala luar je. Atau di pintu tandanya. Masuk boleh ni. Tahu boleh? Tak tahu boleh. Bukan main bowling itu boleh juga. Ini boleh tak? Seluar hidak, kain hidak, apa hidak? Bogey. Jangan bogey dalam tanah ya. Udah masuk dalam baru buka tuala tu ya. Mana dia? Mana dia lah. Dan apa kemudian daripada duduk daripada kencing itu, maka kerana kebanyakan seksa daripada orang yang tiada istibrak daripada kencing diperolehnya, dan jangan engkau buka auratmu dahulu daripada sampai kepada tempat duduk. Dah duduk baru buka. Ataupun dalam tu dah tutup pintu semua tu boleh lah ya. Baru buka tuala tu. Pada qada hajat itu, dan jangan engkau hadapkan matahari. Kalau boleh tandas ni jangan hadap matahari ya. Itu kalau dalam tandas tak apalah. Di luar tandas, dalam hutan, di kebun umpamanya, kau nak kencing jangan hadap matahari ya. Dan jangan hadap kiblat. Tandas kita hadap kiblat tak? Jangan hadap kiblat, hukumnya makruh ya. Dan jangan engkau belakangkan kiblat pun tak boleh. Ngadap pun tak boleh, belakang pun tak boleh. Kerana hukumnya makruh ya. Bukan haram ya, makruh. Jadi kalau buat tandas tu, itu sebab yang eloknya orang yang tukang-tukang arkitek masjid ke surau ke, biar orang Islam dia tahu hukum ya. Jangan orang kafir dia buat sentuh aja. Kadang-kadang ngadap kiblat. Ya. Kadang-kadang ngadap kiblat, kadang-kadang membelakang kiblat. Ya. Kemudian dan menghadap kiblat dan belakang, dan engkau belakang. Belakang ke kedua tanganmu. Itu ada lagi ni. Patutlah. Dan belakang. Kemudian dan jangan engkau duduk qada hajat tu dalam air tenang. Seperti jangan berak dalam air yang tak mengalir, air tenang, dan parit yang tak tenang, kolam yang air tak mengalir ya. Jangan berak itu terapung-apung dia tarik di atas air tu ya. Jangan. Dan jangan engkau kencing atau berak di bawah pohon kayu yang berbuah. Jangan berak bawah pokok jambu. Kalau bawa pokok jambu berak mana? Jatuh atas jambu tu makan. Ya, pokok belam. Jangan berak tu. Yang dia berbuah. Jangan bawa pokok nyor pun air timpa dia nyor tu tumpah ya. Kalau dia buah jangan bawa pokok tu ya. Semua ada dalam kitab ni tahu. Sehingga kita nak ikut aja. Dan jangan engkau kencing atau berak dalam lubang tanah. Ini selalu kita dulu apa dia tahu. Korek tanah, berak dalam lubang tu. Tak boleh tu ya. Dan jangan engkau kencing pada tanah yang keras. Jangan kencing atas tanah yang keras. Dulu memang dilarang tu nak kencing tu biar apa? Biar atas tunggul ke, cari kayu tumbang ke, kencing atas tu ya. Jangan terus masuk ke tanah menuju ke tanah tu. Orang dulu tau. Dia tak pernah dengar kau tu. Dilarang dong apa? Nanti akan jadi apa? Tengok ni. Tanah tinggi-tinggi kan tanda. Nampak tak? Tahu apa bendanya? Lekas nak jadi apa betunya ya. Busuk tu kan? Busuk tu tahu jangan terus ke tanah. Jangan terus ke tanah. Busuk tu
Ada akar boleh, ada batang kayu tak apa, atas kayu ya. Pancut macam situ. Jangan terus ke tanah. Dan pada tempat angin, itu lagi tak boleh. Angin berembus. Macam? Kalau kencing pada angin yang berembus, macam? Habis dah seluar di pocik dia. Ayo kencing tu ya. Angin yang berembus kerana memelihara dapat terpercik. Dan bertekan engkau pada ketika dudukmu itu di atas kaki kamu yang kiri. Berak tu tekan sikit pada kaki yang kiri ya. Dan jangan kencing, jangan berkencing pada engkau berdiri. Nampak? Kencing berdiri. Apa hukumnya? Makruh. Bukan haram ya, makruh. Hari ini ramai ada orang kencing berdiri. Ramai tak? Ada tempat-tempat kencing di masjid pun ada untuk berdiri. Ada tak? Kalau kencing tu biar duduk. Sunat ya. Kerana di masjid ada tu. Ada tempat berdirinya. Di highway dah tentu lah tempat kencing berdiri ada. Tempat kencing berdiri di highway. Ada. Kadang-kadang barai aja. Orang ni keluar, orang ni keluar, orang ni dia punya orang ya. Nengoklah tu orang ni mana kopenya. Orang ni mana kopenya. Jangan apa tu. Elok kencing. Biar tempat apa? Tempat yang kita sorak dalam tu. Sebab saya kalau tak jumpa tandas tu, tak ada tandas yang berkunci, saya tak masuk. Jangan kencing berdiri. Melainkan daripada darurat. Kalau dah nak kencing benar, tu darurat lah. Kalau habis seluar tu pantut. Tu masa itu baru diharuskan ya. Dan himpunkan olehmu istinja itu. Bila istinja, kata apa? Menyuci dengan selain daripada air, itu namanya istinja ya. Menyuci dengan batu. Dan himpunkan istinja dengan batu, maka hendaklah engkau sapu pada tempat istinja itu. Dengan 3 buah batu. Atau satu batu ada 3 bucu. Satu batu besar tu 3 bucu. Boleh satu batu, satu lagi bucu, satu lagi bucu. Sampai hilang najis tu ya. Takkan duduk. Ambil dan pokok tu. Jaga tangan tu boleh. Tapi jangan pokok yang ada pokok yang tajam tu, yang daun tu tajam dah habis pokok ada. Ya, pokok apa kan namanya? Jangan ya. Dan keladi pula tak boleh. Kenapa? Dia tak ada kesat, dia nak yang kesat. Lagi suci. Itu tak apa. Daun keladi kesat ke? Kesat ke licin? Licin. Ya. Daun keladi tak boleh. Gatal pula tu. Lepas itu baru yang kelenyong ada pokoknya. Cari daun-daun yang selamat. Jadi kesat lagi suci. Istinjaknya. Atau 3 buah batu. Ya. Ada baginya penjuru, 3 penjuru. Dan hendaklah engkau istinja, hendaklah istinja itu suci lagi kesat. Itu bukan kasut tu ya. Tulisnya kasut kat alik sini watak kasut. Nanti kesat. Artinya nak barang yang kita istinja tu biar benda suci. Batu tu batu yang suci dan kesat. Sekira-kira menghilangkan rupa najis itu. Demikianlah engkau sapu zakarmu. Zakar tu dia sapu dengan apa? Kalau tak ada air ya. Kalau ada air elok basuh. Sapu zakarmu 3 kali. Dengan 3 batu atau 3 tempat, 1 batu. Maka jikalau tiada suci dengan 3 batu itu, engkau lebihkan. Kalau tak boleh suci 3 kali, 5 kali. Tak boleh 5 kali, 7 kali. Tak suci lagi 7 kali, 9 kali. Tak boleh 9 kali, 11 kali. Biar dia angka yang ganjil ya. Biar angka yang ganjil. Jangan angka genap. Kerana Allah suka yang ganjil. Kerana Allah tu asa ganjil lah tu. Dia tak ada 2, tak ada 4 lah yang ganjil. Kemudian dan kalau lebih dia akan dia 5 kali atau 7 kali hingga suci sampai begitu. Tapi biar benda angka ganjil ya. Dan jangan engkau istinja dengan tangan kanan. Ya, nyuci dengan batu jangan guna tangan kanan. Guna tangan apa? Tangan kiri. Basuh berak tangan kiri ke tangan kanan? Tangan kiri. Jangan tangan kanan ya. Kecuali kalau tangan kanan itu rosak. Itu apa? Saya ada seorang kawan. Tangan kanannya tak boleh pakai. Dia accident. Jadi tangan kiri je dah. Makan tangan kiri semua tangan kiri ya. Itu dah terpaksa. Itu darurat. Tak apa. Masa itu tak ada haram tu. Makruh beda, haram beda. Ya. Gunakan dengan tangan kiri ya. Dia basuh berak je tangan kiri. Kencing pun tangan kiri juga ya. Dan engkau baca pada ketika selesai daripada istinja itu di luar tandas. Jangan dalam tandas ya.
Lepas habis tu apa bacanya? Allahumma tahhir apa? Qalbi. Tahhir qalbi, ya Allah sucikanlah hati aku. Minan nifaq, daripada sifat munafik. Fi wa khassin. Minan nifaq wa khassin farji, dan sucikanlah faraj aku, sucikanlah kemaluan aku. Minal fawahish, daripada benda-benda yang keji. Jangan kemaluan aku pergi melakukan benda-benda yang keji. Seperti apa? Berzina. Minta tu, sucikanlah kemaluan aku daripada melakukan perkara-perkara yang keji. Ya, terangnya Allah mutahhir qalbi, sucikanlah hati aku, minan nifaq, daripada sifat munafik, wa husn farji, dan baikkanlah faraj aku atau kemaluan aku, minal fawahish, daripada benda-benda yang keji. Dan hendaklah engkau gosokkan tanganmu kemudian daripada selesai istinja itu ke bumi. Zaman dulu buat mana ada sabun, bukan ada sanitizer. Jadi orang tak ada tangan tu, bumi itulah, bumi itu jadi apa? Penyuci yang hebat, ya. Lagi hebat dari sanitizer, ya. Segala-gala kuman-kuman tu habis. Habis dia dicuci kan, ya. Sebab kita nak menyucikan daripada najis mughalazah apa? Menyucikan daripada najis mughalazah apa maksudnya? Tanah je ke tak? Orang Melayu kata samak. Sebenarnya samak tu bukan itu artinya. Jadi ada 7 kali air, salah satu air yang bercampur dengan tanah. Orang dulu kata samak, ya. Tapi sebenarnya bukan samak. Samak tu arti buang lemak daripada buang lemak daripada kulit binatang. Itu namanya samak. Kemudian daripada selesai istinja itu, kepada bumi, ya. Dan kepada sesuatu, kemudian maka basuh akan dia. Lepas itu baru dibasuh dah. Ya, gasuk bumi itu baru cari air basuh, ya. Cucilah apa kita. Akan datang adab nak ambil uduk. Cukup kan, ya. Akan datang kita baca adab uduk. Lepas kaya dah, ya. Ya. Okey. Ada soalan? Oh, dah lebih. Saya janji 7.30 nanti ni 7.46 dah. Ada masalah? Tak ada? Alhamdulillah. Ya. Oleh kerana tak ada masalah, banggalah saya. Kenapa bangga? Dapat murid-murid yang pandai-pandai belakang. Asal dia ajar dapat, dia ajar dapat. Mana yang cari? Ada? Ya? Pokok nipah. Kalau tak ada tembakau tak apa? Tembakau tu yang menyebabkan apa tu, ya? Menyebabkan penyakit tu tembakau dia, ada nikotin dalam tu. Kalau nipah saja, daunnya je tak apa. Itu makruh. Kerana bau busuk itu aja. Dia balutkan tembakau. Ya? Daun yang nipah, balut tembakau. Tembakau tak boleh. Tembakau tu tak haram, ya? Daun saja tak nak apa-apa. Oh, tak habis lagi cerita rokok tadi, ya? Okey, lagi? Tak ada. Sekian dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.